daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi. Dia cerita satu pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr. Dia kata satu hari ketika dia dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Nabi di kawasan Al-Hijr. Al-Hijr ni tuan-tuan, dia duduk belah utara Madinah. Hari ini dikenali dengan nama Madain Saleh. Penduduk di situ disebut Ashabul Hijr. Ambil sempena nama tempat tu. Dan disitulah tempat berlakunya bala azab turun kepada umat Nabi Saleh alaihi salam, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud 26 kali Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran 30 juzuk tu 26 kali Allah sebut perkataan Thamud. Sedangkan mereka ni adalah satu kaum yang berdosa. Allah repeat cerita mereka ni. Allah cerita kat kita tentang derhaka mereka ni. Allah habaq dekat kita tentang azab yang menimpa mereka ni 26 kali. Benda ni berlaku di mana? Di satu tempat yang bernama Al-Hijr, yang hari ini dipanggil Madain Saleh. Betul-betul dia duduk belah barat daya, bukan betul-betul utara Madinah, barat daya. Dia condong sikit ke kiri daripada Madinah. Kalau hari ini daripada Madinah kita nak pi ke Tabuk, tempat berlaku perang dulu, perang Tabuk. Yang hari ini Tabuk kerap turun salji. Sebab dia nak pi ke border Jordan dah, dia dah sejuk dah di situ dan kerap turun salji. Daripada Madinah nak pi ke Tabuk, Madain Saleh ni tempat yang kata Al-Hijr, yang kata tempat kaum Samud ni, dia duduk center, tengah. Di Madinah kita akan lalu satu tempat nama Khaybar. Kita ingat ada satu perang zaman Nabi, perang Khaybar di antara Nabi dengan Yahudi. Dan Khaybar itu markas Yahudi. Kita tempuh Khaybar, baru kita sampai Madain Saleh. Terus perjalanan lagi, kita akan sampai ke Tabuk. Jarak daripada Madinah nak pergi ke Hijr, ke Madain Saleh, ke tempat tragedi bala azab turun kepada kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, lebih kurang 400 km, lebih kurang. Daripada Madain Saleh tu pula, tempat kaum Samud ni, tempat umat Nabi Allah Saleh alaihi salam, nak pergi ke Jordan ada satu tempat nama Petra, yang juga ada bangunan yang diukir, yang dipahat dalam bukit, 500 km lagi. Ada pihak kata yang duduk di Petra itu juga adalah daripada mereka ni, asalnya daripada kaum Samud. Ada pihak kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dulu, zaman dulu, rombongan perniagaan daripada Makkah, daripada Madinah, kalau nak pergi menyaga di Syam, itu laluan dia. Dia akan lalu kawasan kaum Samud ini. Itu laluan dia. Maka itu menjadi laluan perdagangan zaman dulu. Terkenal kaum Samud, umat Nabi Saleh ini, dari segi architecture. Mereka mampu tebuk bukit, pahat bukit, dan buat satu kediaman mewah di dalam bukit. Hari ini dia menjadi satu kawasan arkeologi dan diiktiraf oleh UNESCO. Bila kita baca cerita tentang kaum Samud yang Allah sebut 26 kali dalam Quran ini, kita kena tahu benda-benda ni. Baru kita tahu pasal apa mereka ni derhaka kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pasal mereka berasa mereka pandai.
Selalunya orang jadi sombong, jadi derhaka, jadi tak dengar cakap ni kerana dia ada kelebihan, kerana dia rasa dia pandai, kerana dia rasa dia kaya, kerana dia rasa dia lebih pada orang lain. Maka mailah sombong dalam diri dia. Hadis yang kita baca ni dia cerita, dia kata lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr. Nabi dengan rombongan sahabat nak pergi perang Tabuk. On the way nak pergi ke Tabuk, lalu kawasan ni, kawasan Hijr, kawasan kaum Samud ini. Sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la tas'alul ayat. Nabi kata aku nak pesan dekat hampa, hampa jangan duk minta al-ayat, jangan duk minta mukjizat sebagai syarat untuk nak beriman dengan Nabi. Dulu macam tu. Dulu kalau betul hang Nabi, tunjuk mai satu mukjizat dekat kami. Kalau betul hang Nabi, hang buktikan dekat kami. Duk nak minta satu benda luar biasa untuk nak percaya, untuk nak ikut. Nabi kata jangan macam tu. La tas'alul ayat. Jangan duk minta apa-apa tanda, apa-apa yang boleh mukjizat untuk dijadikan bukti untuk apa nak beriman dengan aku. Nabi kata waqad sa'alaha qaumus salih. Kerana benda ni kaum Nabi Saleh dulu, kaum Samud dah minta dah. Nabi Saleh seru mereka supaya beriman kepada Allah, suruh sembah Allah, jangan sembah berhala, jangan sembah patung. Dia kata dekat Nabi Saleh, buat mai satu mukjizat, kata hang betul-betul Nabi. Dia minta dekat Nabi Saleh, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala hantar mai unta betina sebagai mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Akhirnya dia bunuh unta tu. Maka Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat duk ada ni, jangan duk minta benda-benda yang pernah diminta oleh kaum Nabi Saleh dulu. Fakanat taridu min hadzal fajji wa tasduru min hadzal fajji. Nabi tunjuk di depan sahabat-sahabat, Nabi kita hampa tahu tak, Nabi Saleh dulu kaum dia minta mukjizat, Allah hantar mai unta. Aku macam nampak lagi unta tu mai kot ni, Nabi kata, dan unta ni keluar kot ni. Nabi tunjuk dekat sahabat-sahabat ni. Nampak lagi, aku boleh nampak lagi dulu unta mukjizat Nabi Saleh dulu, dia mai kot ni, Nabi kata dia keluar kot ni. Nabi tunjuk benda tu kepada para sahabat semua. Fa'atau an amri rabbihim. Tapi malangnya umat Nabi Saleh, mereka derhaka Nabi Saleh alaihi salam. Mereka minta bukti mukjizat, Allah buat mai bukti mukjizat, mereka derhaka juga. Fa'aqaruha. Mereka sembelih unta mukjizat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita duk baca dalam Quran ayat popular yang kita selalu duk baca, surah Asy-Syams. Tuhan cerita tentang mereka ni. Kazzabat Samudu bitaghwaha إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syams, Tuhan kata apa? Kazzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, mereka mendustakan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pasal apa? Bitaghwaha. Kerana mereka ni tagha, kerana mereka ni melampau. Mereka tahu Nabi Saleh tu Nabi. Mereka tahu unta tu mukjizat yang Allah hantar mai. Tapi mereka melampau. Mereka ignore, mereka tolak kebenaran itu. Ba'atha ashqaha. Tuhan cerita balik benda ni. Tuhan ingatlah, Tuhan kata ingatlah ketika bangkit satu orang yang paling jahat di kalangan mereka. Kaum Samud ni, mereka tolak Nabi Saleh, mereka jahat. Dalam pada hak jahat tu ada hak paling jahat. Tuhan kata dalam Quran. Tuhan kata ingatlah ketika mana imba'atha, bangkit satu orang, ashqaha, hak paling jahat, bangkit berdiri di depan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dia kata dekat Nabi Allah Saleh alaihi salam, depan-depan Nabi Saleh, dia kata, ni unta apa? Unta mukjizat.
Hang pesan apa kat kami? Hang pesan jangan sentuh dia dengan niat jahat. Hang suruh kami buat apa? Hang suruh kami jangan ganggu telaga tempat minum air unta ni. Ini semua hang pesankan. Ini aku nak bagi tahu ke hang, aku akan sembelih unta ni. Siapa dia ni? Ini manusia paling jahat. Siapa kata dia paling jahat? Allah kata benda ni di dalam surah Asy-Syams, di dalam Al-Quran. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka, kepada kaum Samud ini, Rasulullah, siapa dia? Saleh alaihi salam, kata kat mereka, naqatallah wa suqyaha. Aku nak peringat dekat hampa, naqatallah, ini bukan unta biasa, ini unta Allah punya. Wa suqyaha, dan itu telaga tempat minum dia. Jangan kacau unta ni dan jangan kacau tempat minum dia. Pasal apa? Pasal ini unta Allah, bukan unta manusia. Fakadzabuhu, terang-terang depan-depan depa tolak, depa mendustakan apa juga yang dikatakan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, depa sembelih unta tu depan-depan mata. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Serentak dengan tu Allah buat turun mai bala bencana malapetaka dekat depa ni. Allah hancurkan depa sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa taala kata fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah hancurkan depa. Kerana degil mereka, kerana derhaka mereka, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fasawwaha, Tuhan pastikan mereka jadi flat, rata semua sekali. Tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa taala jangan main-main. Kita tak nampak Allah, yang kita nampak Al-Quran, itu kalam Allah. Kita tak nampak Allah, yang kita nampak apa dia? Hadis Nabi yang ditinggalkan pesan oleh kekasih Allah. Tetapi kita tidak boleh sama sekali untuk bantah Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita bantah, bila Allah ambil tindakan, Allah tak akan tinggal saki-bakinya. Fasawwaha, Allah perata habis semua, rapat, flat, habis, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu uqbaha. Ini ayat last ni. Tuhan kata apa? Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah takut dengan risiko yang akan menimpa kerana tindakan dia. Kalau dia ambil tindakan, dia binasakan orang-orang yang lawan dia, dia tak pernah takut dekat siapa-siapa pun. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan berani Allah kepada kita semua. Muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah sekalian. Balik kepada hadis tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat yang ada di Madain Saleh, yang ada di Hijr ni. Nabi kata apa? Aku nampak lagi unta tu mai kot ni, unta tu keluar kot ni. Nabi kata, aku nampak benda ni. Tapi malangnya dia kata, fa'atau an amri rabbihim. Umat Nabi Saleh derhaka perintah Tuhan mereka. Fa'aqaruha, depa sembelih unta tu. Fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Fa'aqaruha. Nabi Saleh dah habang, ini telaga tempat unta ni minum. Hari ini unta minum air telaga ni. Hampa minum susu dia. Bergiliang dengan unta. Telaga ni, hari ni unta minum. Hari ni hampa tak boleh minum air telaga ni. Pasal unta minum. Hampa minum susu dia. Esok hampa punya giliang, hampa minum air telaga ni. Nabi Saleh alaihi salam tetapkan itu sebagai peraturan yang mesti dipatuhi. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah dia suruh kita buat satu-satu benda, dia tak ada explanation.